أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اللهم وإلهام الملائكة المقربين المخلصين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا قال شيخ المسلم قال dan lagi sentuh tempat akan tempat potongnya itu pada makna faraj jua kerana ia asalnya dan lagi disentuh akan tempat potongnya itu pada makna faraj jua kerana ia tempat potong tu asalnya asal faraj jadi membatalkan wuduk juga bekas potong setuh di situ pun membatalkan wuduk juga. Sebab situ ialah asal bagi kemaluan. Habis di itu agaknya zahir. Dan keluar dengan kata faraj manusia menyentuh faraj binatang. Maka tiada membinasakan wuduknya dengan dia. Kerana tiada hormat baginya. Pada wajib menutupkan dia dan tiada haram memandangkan dia dan tiada ta'abud atasnya. Dan keluar dengan kata faraj manusia. Jadi setengah daripada syarat, setengah daripada yang dikata dulunya ialah farad tu farad manusia. Pada kata yang ketiga dulu, ketiganya itu bersentuh akan faraj manusia. Jadi idhafakan faraj kepada manusia untuk nak kait, untuk nak keluarkan faraj yang bukan manusia. Maka dia katanya dan keluar dengan faraj manusia, keluar maknanya keluar tu maknanya tak masuk dalam perkara yang membatalkan wuduk. Keluar dengan maknanya tidak masuk di dalam perkara yang membatalkan wuduk. Artinya dikatakan tidak masuk dalam menyentuh, dalam kataan menyentuhkan faraj yang membatalkan wuduk. Keluar menyentuh faraj binatang. Binatang jantan ke, tino ke, sama. Maka tiada membinasakan wuduknya wuduk seorang. Seorang yang menyentuh faraj binatang. Tiada membinasa, tiada membatalkan wuduk. Dengan dia, dengan menyentuh faraj binatang. Maklum. Tapi ilat hukum dah maklum kerana apa tidak membatalkan wuduk. Sebab menyentuhkan faraj binatang walaupun kalau tilik di situlah tempat kencing, di situlah tempat hajat besar dia. Kalau tilik pada akal tu sama dengan yang ada pada manusia.
Sebab kalau yang jantan, binatang yang jantan sama jadi tempat kencing. Sama pada tempat ajak besar. Panggilan tu sama. Kalau panggilan, nisbah panggilan pada lurahnya, pada bahasanya, benda sama. Tapi pada hukum syaraknya tak sama. Menyentuhkan farat binatang tidak membinasakan wuduk, tidak membatalkan wuduk. Kerana tiada hormat baginya. Tiada kehormatan, tiada ihtiram, tiada hormat baginya bagi faraj binatang. Tiada hormat tu pada wajib menutupkan dia. Dan tiada haram memandangkan dia. Dan tiada ta'abud atasnya. Ni katanya tiada kerana tiada hormat baginya. Kerana tiada hormat baginya bagi faraj binatang. Tiada hormat tu tiada hormat di mana? Kalau faraj bagi manusia wajib menutup. Wajib menutup sebab setengah daripada aurat. Kalau faraj manusia, lagi pulanya kalau faraj tu faraj manusia haram memandang. Dengan syahwah ke, dengan tidak ada syahwah ke, haram memandang. Itu kalau faraj manusia. Lagi pulanya kalau faraj tu faraj manusia, nisbah bagi perempuan, nisbah bagi isteri, ada ta'abud pada masalah faraj. Ta'abud di sini maknanya ketekanan. Kita tengok dulu. Jadi nak bagi nampak yang ketiga. Dia katanya kerana tiada hormat baginya bagi faraj binatang. Pada wajib menutupkan dia. Jadi tak wajib menutup. Jadi tiada kehormatan, tiada hormat, tiada dihormat pada farad binatang. Tak hormat tu satu wajahnya ialah tak wajib ditutupkan dia. Tak wajib. Sebab tu bagi orang yang bela lembu tu tak wajib cari benda tutup situ kan. Lembu jantan dia, lembu betina dia tak syarat tutup. Telanjangkan lembu dia pun tak ada masalah. Lagi pulanya tiada haram memandangkan dia, semata-mata memandang tu tidak haram. Semata-mata memandang tu tidak haram, melainkan pandang dengan secara ingin dengan secara syahwah itu haram. Walaupun faraj binatang sekalipun nisbah bagi orang yang nafsu yang jahat, dia tengok kepada faraj binatang pun dia naik syahwah. Maka itu haram bagi dia tu memandang juga. Jadi tiada haram memandang ni tilik kepada semata-mata memandang. Jadi maknanya tengok kepada faraj binatang macam tengok pada mulut dia, tengok kepada mata telinga dia, begitulah. Tidak haram. Tidak haram memandang. Tapi dengan tiada syahwah. Adapun kalau tilik kepada suatu benda dengan ada syahwah, maka itu haram. Haram memandang. Sehingga tengok kepada patung-patung kayu plastik ke masalan, sekiranya kalau naik syahwah haram memandang juga. Walaupun bukan binatang, walaupun plastik sekalipun, sekiranya membawa pada naik syahwah,
Tengok serta ada syahwah itu haram memandang. Walaupun bukan binatang sekalipun. Sebab tu dijaga katanya haram, tiada haram memandang, yakni semata-mata memandang. Tidak haram. Dan tiada ta'abbud atasnya. Dan tiada ta'abbud atasnya, dengan makna maksud dengan ta'abbud itu makna taklif, tekanan, paksaan. Dan tiada ta'abbud, yakni taklif, tekanan, paksaan atasnya, atas faraj binatang. Apa makna ta'abbud atasnya? nak bagi faham tu kita gini. Dia faraj, kalau faraj bagi isteri, faraj kalau kena atas faraj bagi isteri. Itu. Faraj kalau kena atas faraj isteri, ini nak bagi nampak tempat kata di mana tempat ta'abbud di atas faraj. Nak bagi nampak di mana tempat jadi ta'abbud, ada ta'abbud di atas faraj. Ialah pada masalah faraj bagi isteri. Faraj bagi isteri, artinya faraj bagi hamba perempuan, bagi penghulu tuannya yang lelaki. Maka sekiranya apabila dikandak oleh suami, fahamlah dikandak, mana suami nak setubuh lah. Suami nak setubuh lah. Apabila suami itu kandak, maka wajib di atas isteri serah kepada suaminya. Wajib di atas isteri serah diri, tapi atas syarat dia ni, suami dah bagi nafkah apa semua kan, adalah syarat-syarat dia ni. Duit belanja dah bayar ke semua, nafkah dah ditunai, maka tak ada jalan nak melarikan diri. Sebab suami dah bagi nafkah, lagi pulanya mas kahwin dah dibayarkan semua. Maka apabila suami nak bersetubuh, nak jimuk, maka wajib di atas isteri serah kepada suaminya. Menyerah diri kepada suaminya. Maka tentang kata wajib di atas isteri, serahkan diri dia untuk suami jimuk, itulah dikatakan ada ta'abbud atas faraj. Di situ. Jadi itulah mana ada ta'abbud. Kalau faraj manusia ialah faraj bagi isteri ada ta'abbud. Pada faraj isteri ada ta'abbud. Ada ta'abbud atas dia. Ketika dikandak oleh suami. Adapun faraj binatang tak ada begitu. Sebab dia tidak berkahwin, tidak apa kan. Maka dengan sebab itulah tiada ihtiram. Jadi tidak ada kehormatan pada para binatang dengan sebab tidak ada wajib. Dengan sebab tidak ada wajib itu. Dengan sebab tidak ada haram memandang. Dengan sebab tidak ada ta'abbud atas dia. Dengan sebab ternafi tak ada empat tiga perkara ni, dengan sebab itu tidak ada kehormatan. Maka tidak ada kehormatan, maka tidak membatalkan. Habis.
Kemudian kita kembali kepada awal-awal pada katanya ketiganya menyebutkan faraj manusia atau tempat potongnya. Apa tu masalah katanya menyebutkan. Dia katanya dan keluar dengan kata tapak tangan dan lainnya. Dan keluar dengan tapak tangan yang lain daripada tapak tangan. Dan keluar dengan kata tapak tangan. Dan keluar dengan kata tapak tangan. Keluar yang lain oleh yang lain. Itu fa'il bagi keluar. Jadi keluar daripada perkataan tapak tangan. Apa yang keluar daripada perkataan tapak tangan tu yang lain daripada tapak tangan, tak masuk dalam kata tapak tangan lah. Yang lain dari tapak tangan tak masuk dalam kata tapak tangan. Maksudnya yang lain daripada tapak tangan tak masuk di dalam kata tapak tangan. Cara baca dan keluar dengan kata tapak tangan. Dan keluar dengan kata tapak tangan yang lain ni, oleh yang lain, ini keluar oleh yang lain daripada tapak tangan, yang lain daripada tapak tangan yang bukan tapak tangan. Maksudnya gitu. Yang lain daripada tapak tangan maknanya yang bukan tapak tangan. Maknanya menyentuh dengan yang bukan tapak tangan tidak membatalkan. Menyentuhkan faraj manusia atau tempat potong, tapi menyentuh tu dengan yang bukan tapak tangan. Yang bukan tapak tangan. Maka tidak membatalkan. Apa dia yang bukan tapak tangan yang lain daripada tapak tangan tu? Misalnya seperti kepala anak-anak jari. Seperti kepala anak-anak jari. Hujung. Sini. Tepi. Di tepi. Di tepi ni. Tepi. Tepat. Betul dengan kuku. Tu di kepala dia. Di kepala dia tu. Tu di kepala, seperti kepala anak jari. Kita nak tahu buat begini ya. Maka itu kepala anak jari. Bukan tapak tangan tu. Dan barang antara anak-anak jari. Celah-celah. Celah-celah ni. Celah-celah. Itu pun bukan tapak tangan juga. Lain daripada tapak tangan juga. Dan tepi jari. Dan tepi jari. Tepi dia, tepi jari, setiap-tiap jari itu tidak membatalkan wudu juga. Sebab bukan tapak tangan. Dan tepi tapak tangan. Sini. Sini. Tepi dia tu, itulah. Pun bukan tapak tangan. Maka sentuh dengan yang bukan tapak tangan tidak membatalkan wudu. Habis tu, di manakah yang jadi kata yang kena di atas kata tapak tangannya? Dia katanya dan dikehendak dengan tapak tangan itu iaitu barang yang bertangkup. Maknanya tempat yang bertangkup antara dua tapak tangan.
kemudian bertangkup, kemudian tu takluk pada bertangkup. Kemudian daripada dihantarkan satu atas satu. Kemudian daripada dihantar, diletakkan kan satu tapak tangan, atas satunya satu tapak tangan. Jadi dia katanya barang yang bertangkup. Ya kita letak tu jadi bertakuk. Jadi begitu. Jadi takuk. Satu. Kemudian daripada hantar letak satu kepada satu, atas satu. Kemudian dia katanya serta ditindihkan sedikit. Jadi jangan semata-mata letak gini. Jangan semata-mata letak apabila jadi bertakuk tu dah cukup, bukan. Kita tindih, kita himpit sikit. Kita tindih, kita himpit, mana tekan sikit. Kita tekan sikit jadi banyak sikitlah masuk dalam kawasan tapak tangan tu. Maka kalau kita buat begini, kalau tidak pun begini, ambil satu letak di atas satu, tindih sikit, berat sikit, tekan sikit. Mana tempat mana yang bersentuh di antara sebelah kanan sebelah kiri, situlah dikatakan tapak tangan. Yang tak bersentuh tu bukan tapak tangan. Kemudian ini dia kata pada katanya dikandak dengan tapak tangan ini untuk dhabit, untuk nak tahu di manakah tapak tangan yang membatalkan wudu apabila menyentuhkan faraj. Tapi apabila kita buat begitu jadi tak luas sebab tak masuk dua ibu jari. Sebab tak masuk dua ibu jari. Tapi kiaslah. Dia sekadar itulah nak ceritanya, sekiranya kalau dia semuanya sebab ibu jari kita dia tak mengadap, dia tak mengadap macam jari yang lain. Kalau kita buat tu dia akan jadi begini. Dia tak jadi susah nak buat lah. Sekiranya kalau kita lukiskan gambar, kita boleh letak begitu kan. Itu saja. Jadi maknanya kalau nisbah bagi ibu jari itu kita letak begitulah. Tapi tak boleh nak buat. Nak letak sama dia tu, kita tak boleh nak buat sebab aurat kita kejap. Tak boleh nak buat. Gitu. Tapi sekiranya nak tahu sekiranya kalau boleh buat tu yang bertangkup itulah, di situlah yang membatalkan wudu. Takut jangan faham katanya di sini tempat kawasan ibu jari ini sentuh tidak membatalkan wudu, bukan membatalkan wudu juga. Tetapi dia katanya dikandak dengan tapak tangan tu barangnya bertangkup antara satu tu, maka itu dhabit untuk nak tahu kawasan tapak tangan saja. Sekiranya kalau semua jari itu mulai daripada kelingking sampai ibu jari boleh letak rapat ke semua, situlah. Tapi tak mungkin kita nak rapatkan ibu jari ni, tak mungkin. Tapi kawasan sekiranya kalau apa kalau kita nak buat macam jari jari tunjuk dengan jari telunjuk, jari tengah dengan jari tengah tu, kita nak buat tak boleh lah pada ibu jari tu sebab jadi keras. Jangan katanya ibu jari kita buat begini pula. Kalau katanya nak tahu
kat sakat mana yang membatalkan wuduk pada ibu jari, kita buat begini. Buat begini tak kena juga. Sebab dia tak sama besar. Dia tak sama besar. Jari ni tak apalah. Hujung dia sama besar dengan yang ni. Umbi dia sama besar dengan yang ni. Tapi kita nak buat begini untuk nak tahu, itu tak boleh sebab dia tak sama besar. Naknya kalau nak boleh buat, dia kena buat begini juga. Tapi itulah nak. Tak jadi. Gitulah. Maka ditentukan binasa wuduk dengan dia jua. Maka ditentukan binasa wuduk dengan dia dengan tapak tangan. Dengan tapak tangan atau dengan barang yang bertangkup. Maka ditentukan binasa wuduk ini batal wuduk dengan dia dengan barang yang bertangkup atau dengan tapak tangan. Sakat tu saja yang membatalkan wuduk sekiranya kalau menyentuh. Jadi ditentu tu kita hukum katanya tempat yang membatalkan wuduk di situ saja. Sekadar tu saja, yang lain tu tidak membatalkan wuduk. Itu mana kata yang maka ditentukan binasa wuduk dengan dia. Jua. Kenapa? Kenapa ditentukan tapak tangan saja yang membatalkan wuduk apabila menyentuhkan faraj? Kenapa tak kata tangan, menyentuh dengan tangan, kalau menyentuh dengan sebelah ni, sebelah belakang pun membatalkan wuduk, kenapa tak kata begitu? Kenapa hukum tak begitu? Bahkan menyentuh dengan tapak saja yang membatalkan wuduk. Yang dengan belakang, dengan tepi, dengan kepala jari pun tidak membatalkan wuduk. Kenapa? Ditentukan begitu. Hukum ditentukan dengan tapak tangan sajanya. Kenapanya begitu? Kerana khabar Ibn Hibban. Kerana hadis yang diriwayat oleh Ibn Hibban pada sahihnya Sahih Ibn Hibban. Kerana hadis yang diriwayat oleh Ibn Hibban di dalam kitab sahih bagi dia, sabda Nabi SAW, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjih wa laysa bainahuma satrun wala hijabun falyatawadda." Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjih وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سَتْرٌ وَلَا حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ. Apabila menyentuh seorang kamu dengan tapak tangan, dengan tangannya. Apabila menyentuh seorang kamu dengan tangannya. Apabila menyentuh itu afdah seorang kamu, itu ahadukum, dengan tangannya, itu biadih, kepada farajnya, ila farji, dan tiada antara keduanya, antara tangan dan faraj, dan tiada antara keduanya, antara faraj dan tangan, tutup dan dinding. Mana tidak ada tutupan, tidak ada dindingan, tiada pelapitan, maka hendaklah ia mengambil wuduk, mengambil air sembahyang. Hendaklah mengambil air sembahyang apabila nak solat dan sebagainya. Apabila nak solat dan sebagainya. Sebab itu adalah yang membatalkan wuduk.
Kerana makna afdal itu. Kerana makna afdal itu, afdal dalam hadis tadi, pada lugah, pada bahasa Arab, pada lugah, pada bahasa Arab, menyentuh dengan perut tapak tangan. Kerana makna afdal itu. Tapi kita jaga sikit. Kerana makna afdal ni, kerana makna afdal biyadih. Bil yadi. Kerana makna afdal, yakni kerana makna afdal bil yadi. Itu. Kerana makna afdal itu, yakni kerana makna afdal bil yadi, itu pada lugah, pada bahasa Arabnya, menyentuh dengan perut tapak tangan. Tak ada lain. Sebab makna dia betul-betul pada lugah ni ialah menyentuh dengan perut tapak tangan. Dia tak macam guna perkataan kalau katanya masuk. Masuk tu maknanya menyentuh dengan tapak tangan ke, dengan yang bukan tapak tangan pun dia panggil masuk juga. Tapi bahasa Melayu kita menyentuh straight. Menyentuh semata. Terjemuh diterjemuh dengan katanya menyentuh. Jadi maknanya kalau katanya masa, tapi banyak juga hadis katanya masa. Tapi kalau guna dengan kata masa tu tilik kepada asal lurahnya, maknanya semata-mata menyentuh. Dengan tapak tangan ke, dengan yang bukan tapak tangan ke, dengan belakang tapak tangan pun panggil masa juga. Tetapi dalam hadis ini Nabi pilih sebut dengan kata afdal biyadihi. Apabila kata begitu, afdal biyadihi, afdal biyadihi itu tentu kepada menyentuh dengan perut tapak tangan. Maka dengan sebab itulah maka dikaitkan dengan dia dengan ini khabar. Maka dikait dengan dia dengan ini khabar pada tempat itlaq sentuh. Tempat itlaq sentuh. Jadi Nabi sebutkan sentuh dengan secara itlaq. Pada tempat itlaq sentuh, pada tempat itlaq sentuh, yang Nabi sebut sentuh dengan secara itlaq. Dengan secara itlaq tu dengan maknanya tidak kait dengan tapak tangan. Itlaq dan itlaq sentuh, yang ni tidak dikaitkan dengan tapak tangan. Daripada beberapa hadis yang lain. Jadi maknanya hadis-hadis yang tentang pasal menyentuhkan farat membatalkan wuduk ni, ada setengah hadis tu Nabi guna dengan afdal biyadi. Nabi guna perkataan gitu. Dan banyak juga Nabi guna dengan kata masa. Masa. Maka masa tu umum, luas. Menyentuh dengan tapak tangan pun ya. Menyentuh dengan yang bukan tapak tangan pun ya juga. Maka adapun di sini Nabi guna dengan afdal biyadih. Maka tentu kepada menyentuh dengan tapak tangan. Maka hadis ini khas. Dia panggil. Hadis ini khas. Maka yang ni lah akan metaksis, mengkaitkan segala hadis yang sebut dengan secara itlaq. Sebab itlaq dengan kata menyentuh masa, menyentuh tak kira dengan tapak tangan. Jadi ambil ini dikaitkan yang sana. Jadi maksud dengan katanya menyentuhkan tapak, menyentuhkan farat yang membatalkan wuduk itu ialah menyentuhkan dengan tapak tangan sahaja. Sebab pegang dengan hadis ini, sebab hadis ini ialah hadis yang khas. Maka khas mengkait akan itlaq pada hadis, pada lafaz mutlaq. Begitu.
Habis. Dan dikanda dengan faraj perempuan pula. Dan dikanda dengan faraj perempuan tempat membatalkan wuduk sekiranya kalau faraj itu faraj perempuan sakat mana, kawasan mana yang membatalkan wuduk. Kawasan mana tak masuk dalam tempat yang membatalkan wuduk. Maka dia katanya dan dikehendaki dengan faraj perempuan yang membinasakan wuduk itu, yang membatalkan wuduk itu apabila disentuh, dan dikehendak dengan faraj perempuan yang membinasakan wuduk, jadi yang membatalkan wuduk itu, yang membinasakan wuduk, yakni apabila disentuh. Kan begitu? Yang membinasakan wuduk, yakni apabila disentuh. Kita sentuh di situ, apabila ada sentuh di situ, batal wuduk. Sentuh di kawasan bukan situ, tidak membatalkan wuduk. Tengok takat mana? Iaitu berjumpa dua bibirnya. Berjumpa, ni tempat berjumpa, tempat bertemu. Berjumpa, ini tempat berjumpa, tempat bertemu dua bibirnya, bibir faraj perempuan. Atau lubangnya. Jalan. Atau lubangnya. Itulah jalan apa dia? Jalan keluar anak. Atau lubangnya, jalan keluar anak. Di situ. Tiada di situ saja. Dia tempat berjumpa dua bibir. Atau lubangnya, lubang bagi faraj. Itulah jalan keluar anak itulah. Tiada kelilingnya. Keliling tu tidak membatalkan wuduk. Keliling tu mulai daripada dia sebut kata faraj perempuan ni, kita maaflah nak cakap tu. Sebut kata faraj perempuan tu, dia mulai bersambung dengan pekalan pohon kan. Bersambung dengan pohon. Sebelah kiri kanan tu dia bersambung dengan pohon. Sebelah atas tu dia bersambung dengan perut. Begitu kan. Lepas tu sebelah bawah tu dia akan bersambung dengan tempat qada hajat besar. Dia akan bersambung di situ. Maka keliling tu bukan lagi. Kawasan lingkungan tu, itu bukan lagi. Bukan tempat yang membatalkan wuduk. Bukan tempat yang membatalkan wuduk lagi. Hanya tempat yang membatalkan wuduk, tempat berjumpa dua bibir. Maka iaitu yang meliputi dengan lubangnya, maka iaitu berjumpa dua bibir atau lubang. Maka iaitu tempat berjumpa dua bibir atau lubang. Tu. Yang meliputi, yang melikungi. Dengan lubangnya, lubang tu lorong anak tu lah, lorong keluar anak tu lah. Keluar baby tu lah, bayi. Seperti meliputi bibir dengan mulut. Seperti nak bandingnya, seperti meliputi
uh, seperti meliputi bibir dengan mulutnya mulut seorang, atau seperti meliputi cincin dengan segala anak jari. Seperti meliputi cincin dengan anak jari. Situ saja tempat yang membatalkan wuduk. Tengok sekali lagi, ia kata iaitu yang meliputi dengan lubangnya seperti yang meliputi, yang melikungi. Nah, yang meliputi, yang melikungi dengan lubangnya. Seperti, nak bandingnya seperti meliputi, melikungi bibir mulut. Dengan mulutnya. Dengan mulut tu sebelah dalam. Atau seperti meliputi, melikungi cincin, kalau kita pakai cincin, dengan anak jari. Di situ saja. Jadi maknanya yang bersambung dengan pekalan pohon, sambung dengan perut tu tidak membatalkan wuduk lagi lah. Yang kawasan panggil kata kalau panggil itu panggil kata farad dah di situ, tapi bukan lagi. Bukan lagi. Kalau nak banding, kalau nak banding tu dia banding dia serupa dengan bibir mulut. Nah, sebab tu dia panggil dua bibir juga. Sebab dia banding dengan dua bibir mulut. Maka dia kata iaitu yang meliputi dengan lubang. Mana lorong keluar banji, keluar anak, seperti meliputi bibir dengan mulut. Bibir tu lain, mulut tu lain. Yang kalau orang perempuan yang pakai lipstick yang merah-merah tu, itu bukan pakai kat mulut. Bukan dia pakai kat mana, bukan pakai kat mulut. Pakai kat bibir. Nah, makan nasi, makan kena masuk dalam, bukan masuk dalam bibir, masuk dalam mulut. Mulut tu lain, bibir tu lain. Jadi mulut tu ialah salah katanya lubang tadi. Dia kata bibir tu situlah. Tak payah orang banyaklah. Seperti jadi maknanya yang meliputi iaitu yang meliputi dengan lubangnya, seperti meliputi bibir dengan mulut. Dia banding seperti mulut kita. Cumanya mulut kita dia kat ni. Panjang dianya kiri kanan. Gitu. Cuma yang ni ikut ni. Gitulah. Gitulah lebih kurang. Mana luar di situ kalau nak katanya sini, bukan dia. Sini, kalau orang lelaki tumbuh misai di sini, bukan dia. Tidak membatalkan wuduk. Di sini pun tidak membatalkan wuduk. Itu dikatakan bibir.
Seperti meliputi bibir dengan mulut. Bibir tu dah yang melikungi mulut. Sebelah dalam bagi bibir tu apa? Mulut. Sebelah dalam kalau buka nak nganga, kena buka bibir mulut. Nampak mulut sebelah dalam. Gitu. Seperti meliputi bibir dengan mulutnya, atau nak banding satu lagi seperti meliputi cincin. Tepi cincin sebelah dalam tu, dia meliputi dengan anak jari apabila dipakai cincin. Gitulah. Kawasan di situ saja yang membatalkan wuduk. Tapi ini kurang jelas. Nanti dia sebut katanya dan kata madabiri. Ini yang jelas. Kata madabiri bukan kait bahawa ada dua bibir mulut yang meliputi lubang, tetapi barang yang meliputi lubang dan kelilingnya. Ini yang jelas. InsyaAllah kita tengok esok hari. Ini kita sekadar itu dulu. Katanya kata madabiri bukan dikait. Allahu'alam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allahumma ta'ala futuha ma'arifin wa nabit quluban kan waj'alhum khalisatan lil kan Allahumma istagfir kama qara'na فردد علينا وافتحنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Baba. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Sama-sama.